Selamat pagi. Alhamdulillah hari ini kita akan bersama dengan Tan Sri, orang besar daerah Gombak, untuk kita satu rancangan bicara merdeka, zaman penjajahan dan perjuangan kemerdekaan. Alhamdulillah sekarang kita berada di halaman rumah orang besar daerah Gombak, Tan Sri Datuk Paduka Raja Datuk Haji Wan Mahmud bin Tawanteh. Alhamdulillah kita berada di Kemensah dan kita akan bersiaran. Kita akan bersama dengan Tan Sri berbicara tentang zaman penjajahan dan kemerdekaan. Jadi Assalamualaikum Tan Sri. Waalaikumsalam. Jadi alhamdulillah Tan Sri sihat hari ini. Umur Tan Sri dah 91 tahun. Dah 19 tahun berkhidmat sebagai orang besar daerah. Dan berkhidmat di banyak jabatan kerajaan. Mungkin saya akan baca sedikit biodata Tan Sri. Izinkan saya baca. Tan Sri lahir pada 18 Januari 1930. Sekarang dah 91 tahun. Pernah berkhidmat sebagai tahun 53. Sebelum merdeka lagi berkhidmat sebagai pegawai Melayu di Pejabat Daerah Kelang. Kemudian sebagai penolong pegawai daerah Kuala Lumpur. Tahun 58 pemangku penolong pegawai daerah Sungai Besi. Dulu Sungai Besi jadi daerah tu. Lepas tu tahun 60 penolong pegawai daerah Sabak Bernam. Pernah berkhidmat di Sabak Bernam. Tahun 60 juga menjadi pegawai daerah di Sabak Bernam. Ya, Tan Sri. Tahun 61 sebagai penolong setiausaha Kerajaan Negeri Melaka. Pernah berkhidmat di Melaka tu. Dan 1963 menjadi pegawai daerah Alur Gajah, ya Tan Sri. Pernah berkhidmat di Alur Gajah. Dan tahun 68 berkhidmat di Kementerian Perdagangan dan Penyiaran. Tahun 68 juga berkhidmat di Jabatan Perdana Menteri dan pernah berkhidmat di Negeri Sarawak sebagai setiausaha kerja keselamatan. Dan kemudian kembali ke Kementerian dan Jabatan Pendaftaran Negara. Tahun 76 berkhidmat di Kementerian Penerangan Malaysia kembali. Tahun 84 Tan Sri bersara dalam perkhidmatan kerajaan. 53. Ya, pada umur 53 tahun. Lama tu. Tahun 2002 hingga kini, Tan Sri telah dilantik sebagai orang besar daerah Gombak sehingga kini dan telah 19 tahun berkhidmat sebagai orang besar daerah. Jadi kalau ikut pengalaman apa yang Tan Sri lalui dengan umur Tan Sri 91 tahun, banyak cerita-cerita yang dapat kita kupas pada pagi ini yang Tan Sri boleh bicarakan. Mungkin Tan Sri boleh bercerita ke sebelum zaman penjajahan, iaitu kehidupan keluarga Tan Sri lah. Ayahanda Tan Sri dimaklumkan pernah berkhidmat sebagai pegawai di zaman British lah. Mungkin Tan Sri boleh cerita? Assalamualaikum. Terima kasih kepada Museum Selangor yang sudi mengadakan temu bual dengan saya. Untuk memahami pandangan saya rasa elok saya huraikan sedikit sebanyak pendidikan saya. Saya dilahirkan di Kuala Lipis pada tahun 1930. Pada masa bapa saya menjadi penolong pegawai daerah di Kuala Lipis. Jadi dia adalah seorang pegawai yang bekerja di bawah kerajaan kolonial British masa itu. Jadi didikan dia adalah kita mesti taat pada kerajaan. Dan kerajaan pada masa itu ialah kerajaan British. Kita bersekolah pun lepas tu dia tukar ke sini ke sana. Kita bersekolah di bandar-bandar kecil, cuma ada sekolah missionary saja. Jadi saya dilatihkan dalam sekolah missionary, bahasa orang putih, dan saya belajar mata-mata pelajaran termasuk belajar Injil berkenaan dengan Bible pun saya belajar. Oh, Injil ya? Kenaan kampung pula saya tak pernah hidup di kampung. Saya hidup di government quarters bersama jiran-jiran dia, banyaknya orang putih pada masa itu. Di Kuala Lipis? Di Kuala Lipis, di tempat-tempat lain yang bapa saya menjadi ini. Jadi
saya masa berpindah di Kuala Lumpur pun sekejap duduk di Setapak dan sekejap duduk di Bukit Petaling, Belfield, dekat Istana Negara Lama tu. Jadi fahamlah saya ni, pandangan saya menganggap orang putih itu sebagai satu Superman, satu orang yang ngegagah, menjaga kita, memberikan semua kepada kita. Jadi pada masa saya umur 12 tahun, tiba-tiba berapa hari saja Jepun melanggar Malaysia, takluk Malaysia. Dan 42 gitu. Jepun takluk Malaysia. Dan berapa hari saja dia, sekejap saja dia sampai. Jadi saya punya pandangan terhadap orang putih ni tak ada. Saya kata begini, kecil-kecil aja Jepun ni dia boleh halau orang putih sekejap. Orang putih yang janji nak pertahankan tanah air Malaysia ni tinggalkan. Dan Malaysia ni yang tentangan Jepun adalah pegawai-pegawai Melayu. Banyak daripada telah terkorban. Salah satunya, saya tak mau cakap panjang, kalau dapat bacalah satu buku yang bertajuk Nyawa di Hujung Pedang, ditulis oleh Ahmad Murad bin Nasaruddin, seorang pensyarah di College SITC, Sultan Idris Training College Tanjung Malim. Sekarang UPSI lah. Sekarang ni dah jadi universiti. Dia menulis ini, menceritakan berkenaan bagaimana seorang Melayu menentang Jepun sehingga dia dipancung dan sebagainya. Jadi saya harap buku ni dulu pernah dikeluarkan dan dijadikan satu buku mata pelajaran sejarah tapi sekarang tak ada lagi. Kalau museum dapat salinan buku ini, Nyawa di Hujung Pedang oleh Ahmad Murad bin Nasaruddin, simpanlah satu di museum supaya anak-anak muda ni dapat melihat buku itu. Jadi itu cerita macam mana Jepun lari, orang Melayu yang tahankan. Jadi balik kepada macam mana saya boleh tukar menjadi seorang nasionalis Melayu sekarang ini daripada seorang yang taat kepada orang putih. British. Sebenarnya saya terhutang budi kepada beberapa orang yang saudara mara saya. Satu daripada ialah Muhammad Hanif, iaitu seorang pemberita surat khabar sebelum perang dulu, Majlis. Di Perak sangat, Majlis. Muhammad Hanif ni sepupu dengan saya dan juga kemudian jadi abang ipar saya. Dan dia masa peperangan tu ditahan oleh British kerana menyuarakan semangat nasionalis. Kemudian saya rasa yang keduanya ialah abang pupu saya, Yusof Ishak, yang menjadi Presiden Singapura pertama. Ya, okey. Dia pun dua pupu dengan saya. Dua pupu dengan Tan Sri. Ya. Dan seorang lagi ialah Aziz Ishak, yang pernah menjadi menteri dalam masa pemimpinan Tengku Abdul Rahman. Dan saya rasa seorang lagi yang mengubahkan pandangan saya terhadap British ialah Mustafa Hussein, seorang pensyarah, dia saudara juga dengan saya, seorang pensyarah di College Agriculture Serdang. Dan dia telah sebenarnya menjadi timbalan pengurusi Persatuan Kaum Melayu Muda dulu. Dan apabila pengurusi kaum Melayu Muda ditangkap oleh British awal-awal masa Jepun masuk lagi, jadi bila Jepun masuk, dia pergi jumpa dengan Mustafa Hussein sebagai timbalan dan minta Mustafa Hussein bantu dia membawa Jepun, askar-askar Jepun menuntung ahli kaum muda Melayu ni menolong Jepun
membawa Jepun sampai ke Singapura, menolong askar-askar bagi tahu di mana, ya. Jadi tapi Mustafa Hussein ni dia Jepun janji dengan dia akan memberi kemerdekaan kepada Malaysia. Oh, okey. Tapi Jepun tak ada betul. Sampai di Kuala Lumpur, Jepun nampaknya lagi menjadi penjajah yang ganas. Jadi Mustafa Hussein ni menukar, dia jadi double agent. Dia selamatkan banyak pegawai-pegawai polis dan askar-askar Melayu yang patut Jepun pancung kepala, dia tolong. Oh. Jadi dia ni seorang pensyarah, supaya saya kata, di College Agriculture Serdang. Di situ menjadi pusat perasaan kebangsaan sebab pensyarah-pensyarah semua bekerja dengan orang kampung yang miskin. Jadi dia orang terasa untuk orang kampung, dia orang selalu nasionalis. Dua institut yang saya tahu mempelopori semangat nasionalisme. Satu, College Agriculture Serdang. Lagi satu, Sultan Idris Training College Tanjung Malim. Pasal cikgu-cikgu ni banyak yang semangat nasionalis. Jadi sebenarnya cerita Mustafa Hussein ni dia pun saudara dengan saya. Jadi dia bila British dah masuk balik, dia ditangkap. Jadi tapi askar-askar, pegawai askar dan pegawai polis yang ditolong semua itu menulis surat kepada Queen of England, menceritakan macam mana dia tolong dia. Jadi dia tak dibicarakan, dia diampunkan, tapi dia tak diberi jawatan sebagai pensyarah kembali. Sampai dia jual sotong di Pasar Minggu. Satu pensyarah jual sotong di Kotong Kering tu di Pasar Minggu. Dan dia membuka tengah restoran dulu di Pasar Minggu Kuala Lumpur, Kampung Baru. Di Kampung Baru. Kampung Baru. Tengah restoran dia lah Mustafa Hussein. Sebenarnya dia adalah calon patut menjadi Perdana Menteri juga masa mula, masa UMNO. Oh, okey. Tapi dia tak. Dan dia sebenarnya akhirnya meninggal di Ulu Klang, di kampung bawah ni. Dan dia ada satu buku yang ditulis anak dia bekerja di Kementerian Pertahanan semasa dulu, bernama Enson. Dia menulis satu buku yang berkenaan sejarah bapa dia, Mustafa Hussein. Ada buku tu, itu pun patut mau dibaca. Dia disimpan untuk pemuda-pemuda semua tengok. Jadi saya juga berasa saya perlu memberi pengiktirafan pada abang ipar saya, Aziz Ishak. Dan dia adalah pengasas utusan Melayu. Di mula-mula buka di Kuala Lumpur. Abang dia menjadi ketua utusan Melayu Singapura. Bila dia buka di Kampung Baru, Kuala Lumpur, mula di Malaysia ni, Aziz Ishak menjadi ketua utusan Melayu Kuala Lumpur. Sebenarnya rumah utusan Melayu asal tu ada lagi di sebelah, dekat dengan masjid, depan dengan bangunan apa sekarang tu, dekat masjid besar Kuala Lumpur tu ada lagi bangunan tu. Pasal saya ada pernah tinggal di situ. Oh, pernah tinggal di situ? Tinggal di situ sebab abang ipar saya tahu asal-asal beberapa pemberita utusan yang bekerja sama. Saya selalu berbincang dengan orang, Rosden Yaakob, Zahari Haji Ali, beberapa utusannya punya ni. Jadi di situlah dan sampai kerana saya di situ, kawan sekolah saya nama Allahyarham Baharudin Arif. Masa tu sekolah di mana, Tan Sri? Saya sekolah Victoria Institution. Oh, sekolah di VI lah. Ya, kemudian okay. Jadi dia dilatih menjadi pemberita sebab dia kawan dengan saya. Dia datang sampai situ,
Jadi dia ambil jadi peneliti usaha Melayu. Kemudian dihantar ke Singapura dan dia jadi wakil rakyat Singapura di bawah Lee Kuan Yew semua. Oh ya. Jadi saya banyaklah terdedah kepada politik pada masa itu. Dan saya rasa saya juga bukan saja menghayati keadaan Malaysia sebelum merdeka, saya juga melihatkan bagaimana merdeka tercapai, dan saya juga mengikuti rombongan yang pertama yang rundingkan merdeka ialah On Jaafar. Ya. On Jaafar. Tetapi kerajaan British menekankan bahawa dia mesti ada program meliputi orang Cina dan orang India. Jadi dia balik ke Malaysia, dia cuba nak buka UMNO tu untuk keahliannya buka pada Cina dan India. Tetapi akar Umi tak mau terima. Jadi dia merajuk, dia keluar dari UMNO. Dia bukakan Parti Negara. Parti Negara. Jadi itulah Tengku Abdul Rahman menjadi pemimpinnya. Aziz Ihsan ikut On Jaafar sekejap dalam parti ini. Kemudian dia masuk balik dengan Tengku Abdul Rahman, langsung jadi menteri. Jadi saya rasa bezanya dua orang yang merundingkan kemerdekaan ni, saya dapat saya lah nilainya. Datuk On Jaafar lebih pandangan jauh dalam, tapi pengikutnya tak dapat faham dia. Tapi dia punya pandangan tu bagus. Yang Tengku Abdul Rahman ni, dia pandai, dia cari jalan tengah. Kalau Tengku Abdul Rahman ni kita minta 1, seorang lagi minta 10, dia akan bagi 5 tengah. Jadi sebab itulah bila British tekankan untuk ambil tahu kebajikan mereka Cina dan India di sini, Tengku Abdul Rahman ambil jalan tengah. Kita akan bagikan kerakyatan. Maka itulah timbulnya Jus Solai. Maka Jus Solai inilah yang perlu dipahamkan oleh sejarah. Kita mengapa tak pernah dalam satu dunia detik 12 malam Ogos 31 tahun 57 beribu-ribu orang menjadi rakyat Malaysia dalam sedetik begitu saya. Tak pernah jadi di mana-mana di satu dunia ni. Jadi perkara itu patutlah dikembangkan, diceritakan yang tersirat dan yang tersurat di dalam. Supaya kaum-kaum anak-anak muda sekarang ni faham mengapa dibagikan begitu, tapi sebaliknya diadakan kontrak sosial. Ya, kontrak sosial. Itu kerana kita bagi kerakyatan ada kontrak sosial. Jadi sekarang ni siapa-siapa yang cuba mempertikai dan mencacikan kontrak sosial ini tak faham sejarah. Kalau dia faham kontrak sosial, tak adalah kita nak bergaduh. Kita faham. Kita bagi awak kerakyatan, awak respekkan kita punya syarat-syarat yang dibagi itu. Jadi awak terima kerakyatan, tapi awak tak ada mau terima kontrak sosial. Tak bolehlah. Ya, betul. Macam saya beli barang, saya bagi duit, awak bagi barang. Ya, betul. Ini saya bagi duit, awak tak mau bagi barang. Macam mana? Tak bolehlah. Ya. Jadi itu dia yang kita mesti tahu. Dan saya harap perkara berkenaan kontrak sosial dan kemewahan Tengku Abdul Rahman memberikan kerakyatan ini dapat disimpan dalam arkaib museum dan dapat dilihat oleh pemuda-pemuda. Kalau dia orang faham, tak adalah pergaduhan. Jadi
Itu pandangan saya terhadap kemerdekaan. Kemudian saya ingat, tentulah ada nak tanya lagi berkenaan Okey, di zaman penjajahan British, iaitu Tan Sri pernah berkhidmat dengan British. Apa pengalaman Tan Sri ketika berkhidmat di zaman penjajahan British, dan daripada British itu masuknya Jepun. Ketika itu Tan Sri masih muda lagi tu. Masih belasan tahun, dalam 17-18 tahun. Mungkin boleh Tan Sri ceritakan sedikit. Ya. Nombor satu, British ni adalah penjajah yang licik. Dia pandai, dia suntikkan benda tu kita tak rasa. Dia punya konsep dalam apa pun ialah pecah dan perintah. Pecah dan perintah. Pecah dan perintah. Dia pecahkan masyarakat tu, lepas tu dia dapat perintah pasal dia mengadu. Dia wujudkan keadaan bila pembesar kita dengan pembesar kita bergaduh. Okey. Lepas tu dia masuk tengah. Dan tak cukup tu dia bawa pula orang dari luar. Untuk penjagaan dia bawa. Dan lepas tu dia adakan orang ni masuk belah ni. Jadi banyaklah golongan macam di Perak punya Pertelengkahan. Dia masuk, dia bawakan kongsi kelab Cina yang Haisan. Haisan dan apa lagi satu. Jadi dia orang tu pun masuk campur. Jadi itulah yang timbulnya pembela-pembela bangsa kita macam Datuk Bahaman, semua yang membelakan ni, berlawan balik British tapi dia pandai. Dia pujuk Sultan. Jadi bila Datuk Bahaman pun, bila Sultan dah terima, Datuk Bahaman tak mau jadi derhaka pada Sultan. Siapa nama ni di Parit tu yang bunuhkan, siapa nama dia. Pun begitu juga. Di Selangor pun pecah belah juga. Jadi pecah belah itu telah memusnahkan nasib orang Melayu daripada dulu. Daripada Portugis datang. Bila ada pecah belah tali barut di dalam istana itu sendiri, Portugis dapat mengawasi Melaka. Kemudian kalau kita tengok kawasan Naning tu, sepatutnya Negeri Sembilan. Pasal Naning tu, Datuk Naning tu dulu perang dengan British, tak mau menerima British. Ada juga di dalam orang Melayu kita yang masuk belah British, kalahkan Datuk Naning. Jadi kawasan Naning tu pulang kepada Melaka. Hilang, keluar dari 99. Saya pernah jadi DO Melaka. DO Alor Gajah. Jadi sejarah ni memang saya tahu. Dia asalnya memanglah daripada Negeri Sembilan tapi diambil alih oleh Portugis dari Melaka. Tan Sri pernah berkhidmat sebagai pegawai Melayu di Pejabat Daerah Kelang tahun 53 Ya. sampai 56. Berarti tu ketika zaman British tu, pemerintahan British. Masa tu ketua dia siapa masa tu? British dia ataupun punya orang Melayu? John Hammer. Colonel John Hammer. Dia punya DO. Saya masa tu di Kelang lah. Ya. Masa tu darurat belum habis lagi. Saya menyaksikan bagaimana orang kampung, orang perempuan, suri rumah semua dilatih menggunakan senapang patah, mempertahankan dalam kampung dia kedai komunis. Di Bukit Ceraka semua tu saya pergi dulu. Saya tengok bagaimana dia orang itu mempertahankan tanah air. Bukan saja lelaki-lelaki, perempuan pun. Jadi saya rasa semangat Melayu ni memang ada, tapi tak diperangatkan, tak dia dihangatkan. Cuma dia biar dia sejuk, basi. Mau dihangatkan balik. Tahun 1957, Tanah Melayu mencapai kemerdekaan. Ketika itu Tan Sri ada penglibatan Tan Sri ketika itu, masa merdeka tu. Masa merdeka, yes, saya menjadi penolong pegawai daerah Kuala Lumpur dan Ampang tahun 57. Dan saya dipinjamkan kepada Kementerian Luar untuk menjadi pegawai protokol. Dan saya menjaga wakil daripada Pakistan. Jadi saya tak salah nama dia Mir Ghulam Ali Khan. Tak salah sekali. Dan oleh sebab itu saya dapat
melihat semua upacara kemerdekaan. Masa Tengku Abdul Rahman memberikan merdeka, saya ada di belakang, kecil aja lah di belakang. Tan Sri berada di pentas utama ketika itu sebab menjaga protokol Ya. Ketika merdeka. Ya, saya pegawai protokol. Pegawai protokol. Dipinjamkan jadi pegawai protokol. Dan saya dapatlah tengok yang masa bendera diturunkan pukul 31 hari bulan Ogos tahun 57 di padang dataran merdeka sekarang ni, bendera Union Jack tu diturunkan dan bendera Malaysia dinaikkan. Saya ada di situ. Sebab semua tetamu negara ada di situ, saya protokol officer adalah. Saya dapat saksikan semua upacara kemerdekaan. Masa itu kita hotel pun tak ada besar-besar. Ya. Jadi Allahyarham Tunku Abdul Rahman telah meminta kepada Taukid menyiapkan hotel yang di Bukit Bintang tu. Besar sekarang. Yang ada rolling tower atau apa no? Federal Hotel. Ya. Federal Hotel tu Federal Hotel. Okey. Federal Hotel disiapkan sebelum merdeka supaya tetamu merdeka semua tinggal di situ. Begitu ya. Semua pembesar luar negara berada di hotel tersebut lah. Ya. Semua datang situ. Ketika merdeka tu, Tan Sri terlibat daripada awal lah. Hampir setahun persiapan untuk merdeka. Tan Sri terlibat. Ketika itu macam mana semangat Tan Sri untuk menyambut kemerdekaan? Saya semangat kuatlah. Saya angan-angankan macam-macam. Lebih apa yang dapat kita saksikan. Jadi saya rasa kawan-kawan saya semua pun bersemangat gitu juga yang sama-sama menjadi pegawai protokol. Jadi 11 merdeka, harapan saya tu saya rasa tak dipenuhi lah. Tak dipenuhi. Sebab banyaklah sebab-sebabnya. Dan saya juga melihat bagaimana pihak yang nak jadikan Malaysia ni sebahagian daripada negara komunis. Bagaimana yang katakan 14 hari di antara bila British masuk, dia adakan British Military Administration, BMA. BMA menyuruh semua orang serah dia punya senjata api. Ya betul. Orang Melayu semua serah. Tapi orang Cina tak serah. Jadi dia masuk hutan balik. Jadi 14 hari dia orang mencetuskan, dia orang boleh kontrol, dia boleh keluar ke pekan ni. Itulah cetuskan pertelengkahan di Sungai Manik semua tu. Yang ada kebal apa macam apa namanya Kiai Saleh dan semuanya. Dan di ini juga saya dah umur dah 15 tahun, 16 tahun. Saya tahulah. Dan itulah jadi pertelengkahan. Dan mujurlah. Tapi kita dapat memenangi balik mereka. Dan masyarakat Cina yang taat pada negara ini masuk sama dalam polis semua. Dan berapa 14 tahun kita melawan dengan komunis dalam hutan sehinggalah tamat apabila Jinping bertandatangan dengan Tunku Abdul Rahman. Jadi ada kawan-kawan saya yang sama bertugas dengan saya di dalam keselamatan negara dan sebagainya yang mengorbankan diri dan betul-betul taat. Sebagai saya suka ingat dalam polis Ku Chong Kong. Ku Chong Kong tu polis daripada Sarawak ditukar menjadi ketua pegawai polis di Perak dan dia kena tembak dekat lampu jalan isyarat di Perak, di Ipoh. Saya tahu kawan saya baik, saya menangis masa dia kena tembak pasal saya tahu dia punya hati. Dan juga banyak lagi lah ketua pegawai polis
yang kena tembak dekat jalan well, dekat exchange, dekat bawah pada bukit Bintang tu. Bukit Bintang ya. Hussein kah nama dia lah, ke special branch. Pun kawan saya. Sebenarnya mayat dia selubang dengan semua, saya angkat kan mayat dia. Ya, mesti pakai mandi, semua tinggal dekat dengan saya. Menguruskanlah. Dan saya rasa mereka yang telah melalui zaman sedar bahawa Malaysia perlu adakan perpaduan yang betul-betul bermakna sebelum ia dapat maju menjadi negara yang terselah di dalam negara ini. Cabaran awal kemerdekaan tu, peristiwa 13 Mei itu cabaran awal, tak berapa lama selepas kita merdeka, 13 Mei tu. Peristiwa tu Tan Sri terlibat 13 Mei itu melibatkan perpaduan yang seperti Tan Sri sebut tu. 13 Mei itu mencetus, itulah pasal hangat benda itu. Sebenarnya pada masa itu saya bekerja di Kementerian Penerangan yang Angkasa Puri. Dan petang tu saya telah tahu yang akan ada kerusuhan. Saya pergi bagi tahu kat polis di High Street. Kawan saya Arif. Arif nama dia. Lupa nama betul lah. Arif ada situ. Trafiknya Mansur. Mansur. Bapa kepada ketua polis Mazlan yang jadi CPO Selangor punya bapa Mansur Osman. Mansur apa. Jadi saya pergi tahu dan saya siap semua keadaan. Jadi bila tercetusnya pergaduhan di ni, saya di Angkasa Puri. Menteri saya Senu bin Abdul Rahman kalah dalam pilihan raya itu di Kedah. Dan bila dia nak balik, dia tersekat. Tak boleh masuk kerana rusuhan. Dan saya keluar pergi ambil dia, bawa pada jalan duta, dulu belum siap lagi. Batu-batu besar-besar, bawa dia masuk ke rumah dia dekat Tugu. Jadi kerajaan Malaysia pada masa itu dijalankan tak ada menteri. Dijalankan oleh pegawai kerajaan. Dan radio dan televisyen Malaysia tak putus, berjalan terus dalam masa 13 Mei. Hanya ditakbirkan oleh pegawai-pegawai kerajaan. Itu membuktinya pegawai kerajaan ini tulang belakang kerajaan. Tak ada menteri pun dia boleh fungsi. Apa berlaku politik negara, kerajaan tetap bergerak. Ya. Jadi sebenarnya menjadi 31 Mei itu kalau daripada pandangan saya lah. Sebelum tu ini parti-parti politik ni telah menaikkan perasaan ni. Sedangkan saya tengok sendiri polis dikejar di Chowkit Road, dibaling dengan batu dan mereka lari. Saya tengok polis lari, dia tak ada balas. Kemudian saya pergi jumpa Pak Arif ni. Saya kata, apa salah awak biarkan polis lari begini? Dia kata, kalau kita tembak mati susah. Saya kata, awak pakailah senapang patah. Tahulah peluru bertabur tu. Tembaklah bagi tahu. Jadi kebetulan dia ikut nasihat saya. Dan dia bagi satu orang dalam petrol polis tu satu senapang patah. Jadi polis tu itulah tembak, dia polis tembak ke bawah. Masa dekat tu, tapi peluru tu nasib tak baik naik, kena satu budak yang dia orang simpan berapa lama di Kepung ke. Kemudian dia orang arakkan ke lorong Malaysia. Jadi itu lagi sekali yang Allahyarham Tengku Abdul Rahman dan cari jalan tengah punya polisi. Dia kata kat polis, jangan buat apa, biarkan dia orang meleret. Jadi bila dia orang bergerak, setengah yang pemuda-pemuda itu telah keluar daripada garisan, masuk sampai Kampung Baru, maki hamun
Anak Melayu. Kampung Baru yang paling besar Melaka tu. Kampung Baru tahu. Jadi orang Melayu semua panas hati pergi jumpa Datuk Harun. Datuk Harun pula organize lagi satu, iaitu panggil Melayu daripada Sabak Bernam, daripada semua datang berumpun di rumah dia. Keluar, itu yang mencetuskan. Peristiwa besar. Jadi saya boleh pandang daripada kacamata seorang yang bukan pandang tengah lah. Itu yang kita patut mau belajar. Selepas itu, Allahyarham Tun Razak mengadakan mageran. Mageran. Okay. Politik tak masuk. Semua pegawai-pegawai kerajaan. Dan saya ditukar untuk menjadi cabangan mageran di Sarawak. Itu 2 tahun saya di Sarawak. Sebagai pegawai keselamatan ya. Pegawai Executive Secretary. SOC itu State Operations Committee. Cabangan daripada mageran di Sarawak. Okay. Sampailah Sarawak datang dah melantik Perdana Menteri, Ketua Menteri baru, ada election, barulah saya pun balik daripada situ. Jadi saya rasa semua itu patut menjadi pelajaran kepada kita supaya jangan benar menjadi lagi. Itu saya punya pahaman lah. Sebab saya tengok daripada kacamata seorang yang di akar umbi, di mana kejadian ini berlaku. Masa saya Mei 13 tu, saya tengok mayat-mayat di dalam longkang dekat Kampung Baru tu. Allah Akbar. Di Princess Road tu. Yang mati itu banyaknya tak berdosa. Yalah, tapi yang berdosa tu terlepas. Itulah saya rasa tak boleh dibenarkan. Semangat begitu berbara itu menjadi api lagi. Padamkan langsung. Itu saya punya pandangan. Perjuangan kemerdekaan masa itu baru bermula ya untuk perpaduan. Jadi perpaduan amat penting lah. Penting, sangat penting. Okey, Tan Sri. Tan Sri pernah berkhidmat berkhidmat di bawah 9 orang Perdana Menteri dan 16 menteri besar, iaitu 14 menteri besar yang sehingga kini yang Tan Sri pernah berkhidmat dengan 14 menteri besar. Mungkin boleh Tan Sri ceritakan pengalaman sepanjang perkhidmatan ketika sehingga Tan Sri bersara lah dalam perkhidmatan kerajaan. Itu satu soalan susah sikit. Saya tak mau memberi penilaian sama mana Perdana Menteri. Ada yang buat baik sikit, lebih baik dengan tak baik tu kurang. Ada yang lebih tak baik tu lebih, yang baik tu kurang ada. Tapi mana-mana satu. Tapi rata-ratanya kebanyakan Perdana Menteri yang saya bertugas di bawah pimpinan Perdana Menteri itu adalah mereka yang pengamal undang-undang. Orang-orang yang pelatihan law. Macam Tunku Abdul Rahman, Hussein On. Semuanya Perdana Menteri yang dia punya pengalaman undang-undang. Jadi bila datang satu Perdana Menteri yang latihan dia bukan undang-undang, dia rasa orang Perdana Menteri yang lain tu buat semua lambat. Pasal sebagai pegawai undang-undang, latihan kita ialah menyiasat perkara tu habis-habis. Tengok yang mana salah, baru buat keputusan. Lambat. Jadi dia seorang doktor. Doktor ni kalau orang sakit, dia dengar apa sakit awak. Injek. Nasib baik hidup. Kalau buat salah, mati. Tanam. Jadi dia buat keputusan mesti mau cepat. Jadi selama Perdana Menteri doktor ni jadi Perdana Menteri, dia nakkan jalan dia sajalah. Macam doktor dia buat keputusan, orang sakit tak boleh buat keputusan. Betul. Jadi dia buat keputusan. Jadi pegawai kerajaan, pejabat kerajaan terpaksa mengikut telunjuk dia. Jadi itu yang dikatakan pekerjaan my way. Saya punya jalan, awak dengar. Jadi pegawai kerajaan jadi rosak sikit. Tak dapat menasihat atas jalan yang terbaik. Kerana mereka dihalang. Aku punya keputusan, awak mesti buat. Jadi itu mungkin menyebabkan timbulnya
kucur-kacir sedikit. Saya rasa pegawai kerajaan sebagai profesional dalam bidangnya mesti diberikan kebebasan untuk membuatkan keputusan. Siapa ada nak terima ataupun tidak. Tapi jangan suruh dia buat jalan tu. Umpamanya, macam sekarang ni kita menghadapi COVID-19. Ya. Kalau ikut pimpin politik, dia tengok pada, dia kena nak adakan seimbangan di antara perdagangan dan ekonomi dan kesihatan. Tapi kita tak boleh gadaikan kesihatan kita kerana ekonomi. Ya. Jadi saya percaya tentu ketua Kementerian Kesihatan tak suka keputusan yang dia buat kerana dia nak sekatkan penularan virus. Tapi politiknya orang kata kena buka. Buka lah. Bila buka, orang Melayu kita ni tak ada disiplin. Bila buka, dah penyakit tu lompat baik balik. Cik tengok sekarang ni, pada masa ini, dah buka sedikit. Pasal politik kita buat malah bolehlah, tourism boleh. Tak usah jauh, pergi dekat dengan Port Dickson tu saja, habis. Duduk main tepi pantai, tak ada pakai mask, tak ada pakai apa. Jadi, tak bolehlah begitu. Kita kalau kerajaan memberi pelonggaran, kita terima dengan baik pelonggaran itu, tapi jaga disiplin kita punya WhatsApp. Penting lah. Jadi bila kita buka, pergi berbicara kita makan sama-sama, main sama-sama, jadi naik balik nanti. Sekarang ni Selangor dah turun lah dekat 2,000 lebih, kita takut dah 1,000 lebih, kita takut pula naik balik je. Itulah. Kita mau jaga. Kena jagalah. Jadi kita mesti mau menjanakan semangat disiplin. Kalau disiplin yang ikut, insya-Allah semua akan benar. Sebenarnya disiplin adalah cara hidup Islam. Ya. Tetapi pendidikan Islam perlu ditingkatkan supaya semua orang Islam mengikut disiplin. Kita Islam kalau tak ada ikut disiplin semua tak sah. Semayang pun tak sah kalau tak ikut disiplin semayang. Cuba tengok. Bila imam ajak ke kiblat, kita pandang ke lain. Boleh ke? Bila imam sujud, kita berdiri. Tak boleh. Mesti ikut sama-sama. Itu disiplin. Ya, saya. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pernah berkata bahawa jika satu kawasan tu ada wabak taun masa tu, jangan masuk. Yang di dalamnya jangan keluar. Ini bila kita buka sekatan perjalanan, maki kerajaan, maki semua. Tak ikutkan Nabi Muhammad kata tu. Saya ada tengok baru ni, harap masjid, museum simpan satu kalau dapat kopinya. Surat sertifikat kesihatan yang dibuat di masa zaman berpuluh tahun, ratus tahun dulu. Ada gambar tu. Jadi maknanya Islam sudah ada sistem di mana rentasan negeri, di mana surat inokulasi kata apa ni, surat kesihatan ada. Ikutlah. Dah ada contohnya. Tapi kita nak buat sendiri. Masjid bila ditutup tak bagi semayang kemarin tu masa Covid ni, ada orang yang tendang pintu masjid, maki, hamun jawatan kuasa semua. Betul. Mana jadi disiplin. Jadi kita mau latihkan rakyat kita menjadi rakyat yang berdisiplin. Dan bila kita disiplin, kita akan mencapaikan satu tahap yang lebih tinggi, yang lebih baik daripada negara-negara bukan Islam. Tapi kita masih ikut. Jadi saya ada minta Universiti Islam punya Profesor membuat kajian atas pendidikan di dalam masjid dan surau di Gombak. Mereka sudah pun membuat satu kajian dan kajian awalnya telah pun dihantar kepada JAIS. Dan JAIS minta
dicubakan kajian ini di Petaling dan Seremban. Tetapi kerana COVID-19 ni tak boleh. Jadi saya ada buat cadangan juga. Jadi saya rasa jika kita dapat kaji dengan cara ilmiah di mana kekurangan didikan dan kita membaiki dan memberi pendidikan yang boleh menjerap masuk di dalam tiap-tiap orang Islam, kita akan zahirkan satu bangsa yang disiplin. Saya suka macam akhir ni mengatakan bahawa pepatah orang tua mengatakan, jika kau nak membunuhkan satu pokok besar macam ni, racunkan akarnya. Ya, betul. Jika kau tak nak hapuskan satu negara atau nak jajah satu negara, padamkan sejarahnya. Jadi itu sebabnya kerajaan British dulu, dia padamkan kita punya sejarah. Dia naikkan dia ke sejarah. Ya. Contohnya, Pulau Pinang. Pulau Pinang, Dia masukkan Francis Light. dia kata, kalau saya tanya budak-budak muda sekarang, siapa yang buka Pulau Pinang? Dia nanti kata Francis Light. Tak betul. Ya, betul. Francis Light, masa dia mula-mula belayar dekat Pulau Pinang tu, dia ada tulis dalam dia punya nota. Mengatakan, saya tengok ada satu kaum Melayu yang bertamadun di Pulau Pinang. Di mana tu? Batu Uban. Kalau mereka yang suka, pergilah ke Pulau Pinang sekarang ni. Pergilah tengok Masjid Batu Uban. Di situ ada batu yang dituliskan bila masjid tu dibina. Sebenarnya tu masjid tu dibina sebelum Francis Wright mendarat di Pulau Pinang. Jadi sudah ada Melayu yang bertamadun yang tinggal di Pulau Pinang. Jadi yang keduanya, yang buka Pulau Pinang tu ialah Datuk Jenatun. Datuk Jenatun datang dari Sumatera, daripada Pagaruyung, turun ke Sumatera, turun ke Kedah. Menolong Sultan Kedah masa itu berlawan dengan Siam. Sultan Kedah memberikan Pulau Pinang itu kepada Datuk Jenatun. Jadi Datuk Jenatun lah yang buka masjid tu. Dan makam Datuk Jenatun ada sekarang ini, boleh dilihat kalau sejarah nak tengok, di Bukit Pemancar dekat Gelogo. Dekat Gelogo, ya. Bukit Pemancar tu ada makam Datuk Jenatun. Menunjukkan orang yang buka Pulau Pinang tu ada di Pulau Pinang. Sebenarnya kalau nak tahu lebih teliti lagi, lebih secara ilmiah, tanyalah Profesor Murad Marekan. Ya. Dia tu anak saudara saya, keturunan Jenatun. Dan dia tahu asal usul dan dia boleh bercerita. Ya. Jadi kita mesti ikut pepatah orang tua, kita hidupkan sejarah kita untuk menentukan negara kita ini teguh, kekal. Jangan benar negara kita ini hancur kerana sejarah yang ditulis oleh orang luar. Museum dan sebagainya perlu mencongkelkan sejarah-sejarah yang silam untuk menjadikan kenyataan kepada orang muda sekarang ini. Dan lagi satu, dia katakan, kalau nak hapuskan sesuatu bangsa, satu negara tadi ya, bangsa, tukarkanlah budaya adatnya. Kita lihat contoh, Hiroshima dibom masa Perang Dunia Kedua dengan bom atom, hancur menjadi padang terkukur, jarak padang terkukur. Tapi tengok Hiroshima pada hari ini, dah dibangunkan balik. Jadi negara, benda kemedaan ni boleh dihancurkan, boleh naik balik. Tapi budaya kalau hancur, hancur selama-lamanya. Ya, Tan Sri. Jepun menjagakan budaya dia. Budaya Jepun lah yang mengkukuhkan Jepun, menyelamatkan Jepun. Jadi kita mesti pegang pada adat dan budaya. Jadi saya rasa padat ni
mesti kukuh. Adat kita mesti dikekalkan. Dari ada pepatah mengatakan adat berpasak pada agama dan agama berpasak pada kitabullah. Tak boleh lari daripada kitabullah, Quran dan hadis. Adat kita mesti tak ada bertentangan dengan itu. Sekarang ini adat kita dah hampir hancur. Anak muda kita masuk dalam masjid tak pakai ketayap, tak pakai songkok Melayu lagi. Pakai American baseball cap. Bajunya kita semayang belakang, dia kata follow me, ataupun dia follow me, kita apa, I love you. apa-apa yang dipelopori. Jadi kita nak semayang pun kita tengok ada American punya. Jadi banyak telah Americanize. Kita perlu olahkan balik mengikut budaya asal kita. Jangan kita mudah terpengaruh oleh budaya asing. Itu saya pesanan pada anak muda kita. Dan kita mestilah, kalau kita sayang negara kita, budaya Cina, jaga budaya dia. Dia tengok budaya dia, kata makan dengan orang tu malam raya Cina. Mati-mati dia balik ke kampung pergi makan dengan mak dia semua. Yalah. Budaya dia. Berkumpul keluarga tu. Cina, dia tak kira. Satu meja tu boleh duduk, ada Islam, ada Kristian, ada Buddhis. Dia boleh makan satu meja. Adat lebih besar, agama tak apa. Jadi kita mestilah ikut tu. Dan lagi satu tentang perpaduan. Kita rasa Malaysia perlulah janakan semua unsur perpaduan. Satu, daripada aliran pelajaran yang mesti disatukan. Patutnya museum mau adakan Razak Education Report. Razak Education Report. Yang dibuat oleh Allahyarham Tun Razak. Razak Education Report tak diikut. Dia menjadi bahan museum sajalah sekarang. Bahan arkib. Jadi negeri tengok Indonesia berapa banyak, berpuluh macam orang etnik di situ. Cina, Melayu, Banjar, macam-macam, Batak semua. Satu sekolah Indonesia. Thailand, berapa banyak Cina kat situ. Thailand semua sekolah, satu sekolah aja. Aliran sekolah. Patutnya kita mau semua pergi satu sekolah. Tak boleh ada kerodah jenis kebangsaan. Cina sekolah jenis kebangsaan Melayu, kena jenis kebangsaan Cina, kena jenis kebangsaan Tamil. Saya tak tahu ada tak sekolah jenis kebangsaan Sikh. Tak tahu tak pernah. Nanti kalau dia minta, kena ada juga. Jadi anak Cina dia dilatih membesar menjadi orang Cina. Anak India dilatih menjadi besar anak India. Anak Sikh dilatih jadi macam mana nak paduan? Masing-masing bangsa dia. Mana dia bangsa Malaysia? Ya, betul. Jadi saya berpegang pada konsep bahawa kita mesti ada satu aliran pelajaran. Nak belajar bahasa Ibunda sendiri, masuk di dalam kurikulum sekolah itu. Tak apa. Lagi banyak bahasa kita tahu, lagi kaya kita. Betul, Tan. Tak mesti masa kita belajar bahasa Malaysia, kita jadi Islam. Tak mesti. Ya, betul. Saya berapa tahun saya belajar Bible. Saya tak jadi Kristian, saya masih Islam. Jadi satu aliran, masing-masing belajar, masing-masing agama dia pun belajar. Jangan ada kelahiran. Itu yang saya harap, yang saya mimpikan satu hari Malaysia akan ada satu aliran pelajaran. InsyaAllah, Tan Sri. Sebelum mengakhiri bicara kita, Tan Sri, mungkin Tan Sri boleh memberi sedikit pandangan bagaimana masyarakat orang Malaysia, generasi muda untuk menghargai kemerdekaan. Itulah saya nak katakan, bukan saja pemuda. Kalau saya tengok kan, saya dengar cerita lah, saya baca. Gaya orang muda merayakan kemerdekaan di Malaysia ni sebelum COVID-19 tu, dataran mereka tu menjadi tempat girlfriend dengan boyfriend jumpa dan macam-macam maksiat jadi di situ. Dan itu bukan saja
itu bukan konsep merdeka, ya perlu mendalam lagi, bukan jaga mentujuk. Saya tengok di satu gambar satu masjid baru ni, satu orang semayang, baju dia buat dengan bendera Malaysia, seluar dia buat Malaysia, sejadah ni pun buat Malaysia. Saya fikirkan, apakah didikan orang ini sampai jadi begitu? Itu ke cara menunjukkan kemerdekaan yang kita banggakan. Jadi kita sudah salah. Kita tengok dalam TV pun orang ini juga merdeka. Saya rasa hanya retorik. Dia mesti mendalam. Dia mesti fikir sayang ke negara kita. Jangan kita ini. Jadi saya rasa kita faham satu dengan sama lain dan kita adakan cara merayakan kemerdekaan dengan cara yang lebih mendalam. Lepas Mei 69, Allahyarham Tun Razak telah mengadakan lima rukun negara. Cuba kita kajikan berapa dari rukun negara itu telah dipatuhi. Sangat kurang. Patut rukun negara itu menjadi satu mata pelajaran di dalam tiap-tiap sekolah, supaya dia rasa tiap-tiap dikajikan, adakah saya penuhi 5 syarat rukun negara itu. Pelbagai ada, kontrak sosial ada, rukun negara pula ada, tapi tak dikuatkuasakan, tak menjadi daging darah kita. Itu saja. Okey, terima kasih Tan Sri. Di atas bicara kemerdekaan, merdeka yang kita tajukkan zaman penjajahan dan perjuangan kemerdekaan. Terima kasih sekali lagi kepada Tan Sri Datuk Paduka Raja Datuk Haji Wan Mahmud bin Pawantih yang dapat bersama-sama kita dalam bicara merdeka, rancangan khas kita sempena kemerdekaan dan juga Hari Malaysia yang kita akan sambut dalam 2 hari lagi pada 16 September. Terima kasih sekali lagi dan insya-Allah di lain masa kita akan berjumpa lagi. Terima kasih dan Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Terima kasih.